السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tajuk muka surat 142 ialah kekuatan nasihat dan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam serta kesannya pada diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kekuatan pemberi nasihat dan kekuatan kesesuaian penerima nasihat. Dua perkara ini penting untuk memperelokkan ataupun nasihat itu memberi manfaat. Nasihat itu akan memberi manfaat kalau pemilik kepada nasihat, penerima nasihat itu memiliki hati yang lembut. Kalau penerima nasihat itu memiliki hati yang keras, payah nak terima nasihat, payah nak ikut cakap nasihat orang kalau hati dia keras. Jadi penolakan kepada nasihat itu salah satu puncanya kerana memiliki hati yang keras. Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan penolakan juga berlaku apabila hati tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Penolakan kepada nasihat dan kebaikan juga berlaku apabila hati seseorang itu buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata tidak buta tapi hatinya buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa di dunia buta, di akhirat juga buta dan sesat daripada jalan yang betul. Maka hati yang menerima nasihat, hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang baik, dia seumpama seseorang itu nak berjalan di dalam cahaya ataupun nak berjalan di dalam jalan yang betul. Supaya kita berjalan, kita tak belah tiang, tak belah dinding, tak belah orang, maka memerlukan dua perkara. Satu, cahaya di luar. Yang kedua, mata yang terang. Kalau salah satu saja ada, tidak akan kelihatan. Cahaya ada dah, cahaya matahari pukul 12 tengah hari, tapi kawan yang nak tengok tu buta. Mata dia buta. Cahaya terang pukul 12 tengah hari, dia tak boleh nampak. Atau sebaliknya, mata kita terang dah, tapi kita duduk dalam bilik yang gelap, lampu tak pasang. Pukul 12 tengah malam, kita celak mata, bilik kita gelap, kita tak nampak apa, sedangkan mata kita sudah celak. Mata kita terang tak buta, tapi luarannya gelap, tak nampak juga. Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah berkata, apabila kita nak menjadikan kita mata kita tu nampak terang dan jelas, maka memerlukan dua faktor. Faktor pertama, mata kita tak buta, tak kelabu. Faktor kedua, luaran kita terang dengan cahaya.
Siang cahaya matahari, malam cahaya bulan, malam cahaya elektrik. Kena ada dua-dua tu baru jadi terang dan nampak. Oh, yang ni pintu, yang ni dinding. Kita nak berjalan keluar daripada tempat ni, kita kena talak kot pintu, mau talak kot dinding, Jerman kita. Jadi nampaknya kita kepada tiang kipas angin orang kerana mata kita tak buta dan luaran kita cerah. Itulah dua faktor yang perlu ada untuk kita nampak jalan yang betul, untuk kita lalui jalan yang betul. Maka demikian juga kita dengan petunjuk Allah Ta'ala, kita kena memiliki hati yang elok untuk terima, dan yang diberikan tu benda elok. Kalau hati kita kotor tak elok, tak boleh terima walaupun diberikan benda elok. Kalau gelas ni dalam dia ada najis, kita tuang air, jadi air tu mutanajis, air tu kena najis, maka gelas tu kena cuci daripada najis baru tuang air, jadi air mutlak, boleh minum, boleh wudu. Maka bekas nak masuk air tu kena bekas yang suci, tak ada najis. Bekas yang tak tirih, kalau tirih tuang air tak lekat juga. Maka begitu juga hati kita dengan kebaikan yang akan dicurahkan melalui firman Allah dan sabda Nabi SAW dalam hati kita. Perlu elok bekas tu yang nak terima, perlu elok benda yang nak masuk. Kalau bekas dah elok dah, tapi yang tuang masuk ni arak, najis, maka tak boleh minum juga. Bekas elok, air tak elok. Air elok, air mutlak, air zam-zam. Bekas pula kotor, ada bangkai tu, ada najis tu, tak jadi juga. Maka nak bagi kita boleh minum air ni, nak boleh guna air ni, kena dua: bekas elok, tak tirih, bekas pula suci, air suci. Bekas itulah diri kita, hati kita, roh kita, jiwa kita. Maka yang menerima nasihat daripada Nabi SAW itu para sahabat. Para sahabat memiliki iman yang mantap, memiliki amalan yang tinggi, memiliki hati yang elok, memiliki sifat mahmudah, sifat terpuji. Maka sahabat bila dapat nasihat yang umpama air yang bersih yang diberikan oleh Nabi SAW, maka memberi kesan kepada diri mereka kepada yang lebih baik. Dalam kitab Hikam kata, tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum, mendahului oleh cahaya-cahaya para ahli hikmah itu akan kata-kata mereka. Ahli hikmah ni dihantar nur dulu sebelum dihantar maklumat. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum. Orang-orang ahli hikmah, orang yang bijak, cahaya mereka mendalui kata-kata mereka. Ataupun sebagian ulama dia kata, min muhimmatid du'ati isalul anwari qabla isalil ma'lumat. Antara tugas pendakwah itu ialah menyampaikan cahaya sebelum menyampaikan ilmu. Ataupun sebagian ulama kata, inna hadzal ilma la yu'khadhu min al-awraq. Imam Ibn Ajibah rahimahullah sebut, inna hadzal ilma la yu'khadhu min al-awraq wa innama yu'khadhu min ahli al-azwaq. Ilmu ini tidak diambil daripada kertas dan tulisan sahaja, tetapi diambil daripada orang-orang yang memiliki kemanisan iman. Orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wabil islami dina Muhammadin SAW nabiyyan wa rasulah. Yang menikmati kemanisan iman itu orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kita dapati bahawa sebagaimana penglihatan yang jelas itu berlaku apabila matanya terang dan cahaya di luarnya wujud. Kalau hilang salah satu ataupun kedua-duanya, maka penglihatan itu tidak akan berlaku dengan elok. Terang tak akan. Kalau mata buta tak nampak langsung, mata terang cahaya tak ada pun tak nampak langsung, gelap.
Maka mata buta tu umpama diri kita yang elok. Mata yang terang itu umpama diri kita yang elok, dan cahaya yang datang itu umpama wahyu ataupun ilmu yang betul. Dalam kitab Burdah, Al-Imam Al-Busairi rahimahullah berkata, qad tunkirul ainu daw'a asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Kadang-kadang mata-mata yang kelabu mengingkari cahaya matahari yang terang, dan mulut yang demam mengingkari air yang tawar. Orang demam mulut dia pahit, dia kata air tu pahit, aku tak meminum, padahal air tu tawar. Orang mata kelabu, dia kata awak matahari hari ni kelabu, padahal matahari terang duk terang tu mata dia yang kelabu. Jadi memerlukan kepada dua faktor untuk kita menerima kebaikan yang disampaikan ke telinga kita, kebaikan yang masuk yang melalui mata kita yang kita tengok, yang kita baca. Memerlukan kepada diri kita juga elok. Maka nak bagi elok diri kita, kita kena ada amalan seperti istighfar, seperti selawat, seperti tahlil, seperti qiyamul lail, seperti solat jemaah, seperti sedekah, seperti haji, seperti umrah, baca Quran dan sebagainya. Kita kena cuci bagi elok cawan kita, untuk kita terima air yang elok masuk dalam gelas kita. Mau cawan kita ada sifat madmumah, orang bagi ke kita air yang elok, air tu jadi kotor. Diumpamakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, seorang pemberi ilmu, apabila penerima ilmu tu orang tak elok, kamuqallidil qiladah fi unuqil khanazir, seperti seorang yang meletakkan rantai emas di tengkok khinzir. Rantai emas kena letak di tengkok isteri kita. Ni dah dia beli rantai emas, dia pergi cari kambing ataupun khinzir, dia letak, nah aku bagi rantai emas ke hang. Kambing pun heran, pakaian manusia buhri dia. Teruk lagi, Imam Ghazali rahimahullah pibuh di tengkok khinzir. Khinzir ni orang masuk dekat pun tak mau, dia main kat kita, kita lari. Dia tak lari, kita lari. Dia main kat kita, kita halau. Dia tak lari, kita yang lari. Kerana kita tak mau masuk dekat khinzir ni. Tiba-tiba pergi ambil benda berharga, rantai mah 916, pibuh di tengkok khinzir. Perumpamaan pertama dia kata, orang yang memberikan ilmu kepada orang hak tak betul, niat dia tak betul, guna ilmu untuk buat benda tak betul, seperti memberikan rantai mah, meletakkan rantai mah di tengkok khinzir, dan seperti memberikan senjata kepada perompak. Kawan tu main bang saya malam ni aku nak pergi rompak bank tu. Nah, ambil pistol aku bagi hang. Aku beli pistol ni. Kita memberikan senjata kepada orang yang jahat, kita tahu dia jahat, dan nak gunakan senjata tu buat jahat, kita dapat dosa sama. Karena bagi senjata kepada perompak, membantu perompak melakukan rompakan dia. Bagi ilmu ke orang jahat, dia ambil ilmu bukan nak buat baik, buat jahat. Maka kita tak boleh cari pistol untuk guna untuk merompak, tak boleh cari pisau untuk tikam bunuh orang, tak boleh cari rantai untuk kita pakai sedangkan benda tu tak sesuai dan haram bagi kita. Maka demikian juga ilmu, tak boleh ambil ilmu dengan niat yang jahat, dengan perbuatan yang jahat, dengan tujuan yang buruk. Maka dua faktor ni penting. Faktor pertama faktor penerima, faktor kedua faktor penyampaian. Penyampaian maksudnya kita kena dengar penyampaian-penyampaian yang baik ini setiap hari. Kena dengar firman Allah Subhanahu wa taala, kena dengar sabda Rasulullah SAW, kena dengar kata-kata nasihat.
Itu faktor luaran yang elok, seperti kita buat ayat mutlak dalam gelas. Yang kedua, gelas tu kena elok untuk menerima ayat mutlak supaya tak jadi mutanajis. Maka gelas tu diri kita. Maka sahabat memiliki yang ni. Sebab itu kesan daripada dakwah Nabi SAW itu memberi kesan yang amat baik kepada mereka. Para sahabat memiliki perasaan takut kepada Allah. Semakin mengaji semakin takut. Kita mengaji tak rasa takut, tak ada apa. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah di kalangan hambanya itu adalah orang alim. Takut ni ada beberapa jenis. Dan apakah sebab yang menyebabkan kita takut? Seorang ulama menyebut bahawa takut itu ada lebih kurang 10 jenis. Bagi ini mengaji ini sudah Halin tak ada ingat. Ingat ni 10 jenis takut yang perlu kita kenal, ataupun 11 jenis takut yang perlu kita kenal. Bila ada kat kita, maka takut itu akan menjadikan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Takut yang pertama, takut daripada melakukan dosa maksiat. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin azim. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku buat maksiat kepada Tuhanku, jika aku derhaka buat dosa kepada Tuhanku, aku takut siksa pada hari yang amat besar. Takut ditimpa siksa di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka buat perkara keji, mereka atau zalim diri sendiri, mereka mengingati Allah lalu mereka minta ampun di atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada siapa yang mengampunkan dosa melainkan hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengekalkan di atas perbuatan jahat mereka dalam keadaan mereka mengetahui. Itu takut yang pertama. Sebagaimana doa Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan daku, berikan kepada aku perasaan takut kepada Engkau yang menghalang daku daripada buat dosa maksiat terhadapmu. Takut tinggal sembahyang 5 waktu, takut makan riba, takut makan rasuah. Kalau tak takut, sembahyang pun tak mau, buat kewajipan pun tak mau, dosa pun nak buat tak mau tinggal, kerana perasaan takut itu tidak wujud. Yang kedua, takut daripada melakukan dosa kecil. Yang tadi dosa besar, yang ini dosa kecil. Dosa besar boleh tak takut, dosa kecil lagi tak takut. Jadi disebutkan bahawa perbandingan perbezaan orang munafik dengan orang mukmin. Orang mukmin melihat dosa itu seperti sebuah gunung yang duduk atas kepala dia, yang nak terjun dan menghancurkan dirinya. Takut sungguh-sungguh gunung tu reban atas kepala dia. Itu orang mukmin melihat dosa seperti satu gunung, satu batu besar yang duduk atas kepala dia, yang akan terjun dan menghentam kepala dia dan badan dia. Sementara orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang terbang depan hidung dia. Dia tak rasa takut, cuma dia kipas-kipas gitu. Orang munafik, orang yang berpura-pura baik, sebenarnya dia tak baik. Dia melihat dosa itu seperti lalat terbang depan muka.
tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Tapi orang mukmin dia tengok dosa tu seperti dia jumpa harimau yang dia takut makan dia. Kita jumpa harimau, kita lari, takut dia telan kita. Kita jumpa dosa, kita jauhi, takut kita terjerumus ke dalam dosa. Jauh daripada tempat dosa, jauh daripada suasana dosa, jauh daripada kawan-kawan yang buat dosa, jauh daripada aktiviti-aktiviti yang menjerumuskan kepada dosa. Itu takut yang kedua. Takut yang ketiga, takut daripada riya, sum'ah, pada kata-kata, amalan, keadaan dan sebagainya. Takut disertakan amalan kita bercampur dengan sifat yang buruk, sifat madmumah. Allah Ta'ala tak bagi kita campur yang elok dengan yang buruk. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kamu campur yang benar dengan yang salah, yang elok dengan yang buruk, yang buruk. Baik pun ada, jahat pun ada. Jangan semayang pun semayang, riak pun riak. Fawailul lil musallin alladhina hum yura'un. Orang semayang dalam masa keadaan sama dia riak, menempah wail, tak elok. Maka takut bercampur amalan kita, kata-kata kita, keadaan kita dengan sifat buruk yang menyebabkan rosak dan tak dapat pahala amalan kita itu. Nombor 3. Nombor 4, takut daripada ada sifat pura-pura, sifat nifaq dalam diri kita. Kita berlakonnya baik, sebenarnya kita sebaliknya. Nombor 5, takut daripada taksir. Taksir mana cuai ataupun tak cukup dalam amalan kita, dalam janji kita kepada Allah dan Rasul. Kita berjanji Allah itu Tuhan kita, kita berjanji Nabi Muhammad itu utusan Allah, ikutan kita melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji pula semayang kita, ibadat kita, hidup mati kita kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takut kita tak melaksanakan, taksir, cuai dalam melaksanakan janji itu. Kita berjanji nak buat baik, kita berjanji nak buat kerja kerana Allah, tiba-tiba ada benda kita buat kerana makhluk. Kita janji semayang kerana Allah, ibadat kerana Allah, hidup mati semua kita nak buat kerana Allah, ada benda bukan kerana Allah. Takut taksir dalam janji itu. Kalau kita buat kerana Allah, kita akan buat baik. Kalau kita tak buat baik pun paling kurang tak buat jahat. Pakaian kita tutup aurat dalam semayang, luar semayang. Tapi kalau buat kerana makhluk, kerana dunia, dalam semayang tutup aurat, di stadium padang bola dedah aurat, kerana dia bukan buat kerana Allah. Dia semayang kerana Allah, dia bersukan kerana lain daripada kehendak Allah, maka dia dedah aurat. Kita tak mau lagu tu. Yang tu muqassir fil amal, dia telah cuai dalam melakukan amal. Islam ni agama yang sederhana, yang mengajak pada kita supaya kita tak taksir dalam amalan. Islam itu dinun wasatun bainal ifrati wat tafrid. Islam itu agama yang sederhana antara berlebihan dan kurang. Berlebihan sampai puasa sampai tak mau buka. Itu satu orang. Setelah orang ni setahun 12 bulan tak puasa langsung. Tak kenal lah. Lah ni dia jumpa hak tak puasa langsung banyak. Hak puasa tak mau buka, tak jumpa itu zaman dulu. Ada seorang sahabat ni kata, saya tak mau buka puasa, saya nak puasa tiap-tiap hari. Pasal saya lihat Rasulullah, seorang Rasul buat ibadat yang tinggi, saya nak buat. Saya pula manusia biasa, perlu lagi tinggi lagi. Maka saya tak mau puasa sepanjang tahun, saya tak mau berbuka sepanjang tahun. Rasulullah kata, saya juga makan, saya juga berbuka, saya berkahwin, saya juga tidur, saya juga mangkit. Seorang ni saya nak jaga sepanjang malam, tak mau tidur, nak buat ibadat daripada maghrib sampai subuh.
Rasulullah kata, saya kadang tidur, saya ibadat. Jadi tidur sampai subuh boleh juga, tapi kurang bagus. Pasal tak main tahajud. Semayang sampai subuh kadang-kadang memudaratkan badan kita. Maka Rasulullah ajak tidur malam, ada masa kita tidur, ada masa kita bangkit semayang. Imam Syafi'i membahagikan masa beliau kepada 3 setiap malam. 1/3 tidur, 1/3 ibadat, 1/3 dengan ilmu. Sama ada membaca atau mengarang kitab. Imam Syafi'i bagi 1/3 masa. Jadi tidur sampai subuh pun tak apa bagus, tak bangkit. Berjaga sampai subuh pun takut mudarat badan kita. Maka Nabi SAW ajak, masa ni kamu tidur, masa ni kamu bangkit semayang. Masa ni kamu puasa, masa ni kamu tak puasa. Masa ni kamu belum kahwin, masa ni kamu kahwin. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan setiap punya hak akan haknya. Maka Nabi SAW ajak sedemikian. Orang lelaki kalau nak pakai kain, nak pakai jubah ataupun nak pakai pakaian, kalau dia pakai seluar, kalau dia pakai kain, pakai jubah atas pada lutut, ataupun dia pakai seluar pendek, maka tu nama dia taqsir ataupun tafrid. Tafrid hukum dia haram kerana dedah aurat dia. Orang lelaki pakai jubah, pakai kain bawah pada buku lali, yang tu nama dia ifrat, berlebihan, hukum dia makruh. Jadi nak elak pada haram, nak elak pada makruh, kain kita, jubah kita kena atas pada buku lali, bawah pada lutut. Kalau atas pada lutut jadi haram, bawah pada buku lali jadi makruh. Atas pada lutut nama dia taqsir, tafrid. Bawah pada buku lali nama dia ifrat. Maka al-Islamu dinun wasatun bainal ifrat wa tafrid. Antara berlebihan dengan terlalu kurang. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kamu orang yang berada dalam menjadi umat yang sederhana. Jadi kita takut taksir. Taksir mana tak cukup. Orang sembahyang 5 waktu, kita sembahyang maghrib insya maghrib saja, jadi lebih maghrib. Orang tutup aurat, kita pakai seluar pendek, dedah aurat, itu nama dia taksir. Takut taksir, cuai, tak cukup dalam melaksanakan kewajipan dia terhadap Allah dan Rasul. Yang keenam, al-khawfu min adami qabulil amal. Takut Allah tak terima amalan. Kita dah beramal, dah menuntut ilmu, kita dah semayang, kita dah puasa, kita takut Allah tolak amalan kita, kerana ada manusia yang beramal tapi ditolak. Ada seorang Yahudi yang berjalan jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Umar kesian kat dia. Sayyidina Umar kata dia ni beramal seumur hidup, lah kali masuk neraka. Sayyidina Umar baca ayat, orang-orang yang berpenat dalam amalan mereka kemudian masuk neraka. Surah apa tu? Sabbihis ke apa? Duha. Sabbihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Mana ayatnya cari tak jumpa dah dalam tafsir. Jadi Sayyidina Umar kata dia ni penat beramal seumur hidup, tapi balasan dia neraka. Sebab apa? Sebab kehidupan dia
dipenuhi dengan akidah yang syirik. Orang yang duduk dalam akidah yang syirik itu akibatnya buruk walaupun dia beramal seumur hidup. Bukan ayat ni. Ayat surah selepas tu. Hal ataka hadisul ghashiyah. Sina Umar baca amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ayat 3 dan 4 suratul ghashiyah. Amilatun nasibah. Amilatun dia beramal. Nasibatun penat dalam beramal. Tapi amalan dia tu walaupun dia penat, penutup dia, balasan dia neraka. Beramal semua hidup lah kena masuk neraka, tak jadi. Tasla naran hamiyah, dia masuk dalam neraka yang amat panas. Jadi kita tak mau amaran ayat ni kena kat kita. Takut ditolak amalan dan amalan itu menjadi sia-sia. Faj'alnahu haba'an manthura. Maka memerlukan kepada akidah yang betul. Satu. Yang kedua, kena belajar amalan itu supaya tak ditolak. Semayang tapi tak belajar sah batal semayang. Mungkin dia semayang tak betul, wuduk dia tak betul, pergi buat haji tak belajar cara buat haji, mungkin haji dia tak sah. Maka kita kena belajar apa-apa aktiviti yang kita nak buat, ibadat kita nak buat, supaya tidak ditolak dan diterima. Yang ke berapa Ustaz ni? Berapa lah? 6. Yang ke-6, yang takut daripada nifaq tadi nombor 4 kan. Yang tu adalah hadis yang kita baca ni, hadis nafaqah Hanzalah. Hanzalah jadi munafik dia kata. Dia takut yang nombor 4 tu. Takut yang ke-7, takut min zairil qalbi, daripada menyeleweng hati, anil hudal mustaqim, daripada jalan petunjuk yang lurus. Takut kita duduk jalan elok dah, tapi diselewengkan tengah jalan, sebagaimana yang berlaku kepada golongan murtad, sebagaimana yang berlaku kepada Bal'am ibn Ba'ura, asal dia elok, ujung dia tak elok. Sebagaimana yang berlaku kepada Sa'labah, asal dia elok, ujung dia tak elok. Sebab itu ada doa yang diajak dalam Quran, supaya kita doa supaya kita mati elok, kekal dalam kebaikan. Doanya berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau selewengkan hati kami setelah kau bagi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu ada pada muka surat 1 surah Ali Imran, bawah sekali. Ataupun Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan kematian yang baik, jangan kau matikan kami dengan kematian yang buruk. Yang ke-7 takut seleweng hati. Yang ke-8 takut mati su'ul khatimah. Seorang mukmin takut ditimpa kematian yang buruk. Maka setiap hari doa supaya dapat husnul khatimah, kematian yang elok. 8 lah. Yang ke-9 takut munaqashah pada hari hisab. Takut dibicarakan di akhirat dengan bicara yang berat, maka dia usaha supaya jadi orang tak kena bicara. Iaitu golongan yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Salah satu amalan tak boleh kena bicara, kata dalam hadis, iaitu qiyamul lail. Nabi SAW panggil, sebut di akhir Allah Ta'ala panggil, bangunlah orang-orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaja', orang yang meninggalkan lambung mereka meninggalkan tempat tidur,
lalu bangunlah sekumpulan manusia mereka itu sedikit, lalu disuruh masuk syurga tanpa hisab. Di samping kita baca hadis yang lain, orang yang tawakal tinggi, la yarqun wa la yastarqun dan sebagainya. Jadi ada senarai yang masuk syurga tanpa hisab. Satu lagi masuk syurga dengan hisab, tetapi hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Hak seorang lagi kalau masuk lebuh raya dia pakai smart tank, tak sentuh lah. Hak seorang lagi kena sentuh, tapi sentuh dia touch and go, sentuh tapi cepat. Hak seorang lagi sentuh touch and go, tak ada duit, pakai tak pergi mana. Touch and go ada, tapi duit tak ada, palang tak naik, pakai tak jalan. Nak pergi Kuala Lumpur tak sampai tang tol tu ya. Jadi ada orang guna lebuh raya tak kena sentuh sampai ya palang naik. Ada orang kena sentuh pakai touch and go. Ada orang sentuh tapi tak lepas pasal touch and go dia tak ada duit. Maka demikian juga ada orang masuk syurga tanpa hisab, ada orang masuk syurga dengan hisaban yasira. Quran kata inna ilaina ila iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita doa Allah mudahkan kita dengan kurniakan kita perhitungan yang mudah. Jadi orang yang pertama di kalangan umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang pertama masuk syurga dengan hisab yang amat mudah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dua orang sahabat yang tertinggi darjat mereka berbanding seluruh umat Nabi SAW sampai kiamat. Yang ke-10, takut daripada mauqifis soal, pada hari persoalan-soalan yang Allah akan tanya. Dan yang ke-11, takut daripada kedudukan di depan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada maqam rabbih. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Quran kata suratul Rahman. Orang yang takut kepada maqam Tuhannya, maqam Tuhannya ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Ai al-maqam huna masdar mimi bermakna al-qiyam, berdiri di mahkamah Allah. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua, maqam dengan arti ta'zim, ta'zimillah wa ijlalihi wa izzatihi wa sultanih. Takut kepada berdiri di hadapan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Fal maqam huna ismul makan. Takut tempat dia nak berdiri esok. Allah Ta'ala akan tanya dia, alam ab'as fika rasulan faballaghaka. Bukankah aku telah utus kepada engkau Rasul yang telah menyampaikan kepada engkau risalah? Fama amilta bi risalatih. Apa kamu buat dengan risalah itu? Itu satu hadis. Hadis yang kedua Ibn Tirmizi. Jadi takut kepada hari tersebut, kita kena buat baik banyak-banyak. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Faman lam yastata' fa bi kalimatin thayyibah. Jauhkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan kamu sedekah separuh buah kurma. Barang siapa tak mampu sedemikian, hendaklah ia bersedekah dengan mengeluarkan kata-kata yang bagus, cakap benar-benar yang baik. Dan Allah berfirman tentang hari tersebut dalam ayat terakhir yang Allah turun dalam Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu akan satu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka selesailah kuliah subuh kita pagi ini dengan 11 jenis takut yang perlu kita kenali, yang mudah-mudahan menjadikan kita menghalang kita daripada buat kesalah. Kalau kita terlupa dan terlanjur buat salah, kita cepat-cepat sedar dan beristighfar dan bertaubat, memperbetulkan kesilapan kita, kembali ke pangkal jalan. Kita berhenti tanya dulu, wallahu alam. Nanti kita sambung dalam pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستقيم. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.